أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Zul, selaku mengurusi surau serta sah kepimpinan seluruh ahli jawatan puasa. Tidak lupa kepada muazzin dan seterusnya kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, tuan-tuan muslimin, muslimat selaku ahli jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pada pagi ini kita duduk setelah mana selesai menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan pada pagi ini juga kita mengisi sedikit ruang dengan tazkirah, peringatan dalam kuliah subuh kita pagi ini, untuk kita menambah baikkan pada diri kita supaya kita dapat meningkatkan keimanan pada diri kita daripada seorang muslim kepada seorang mukmin, seorang mukmin kepada seorang mukmin yang muttaqi. Dan kita mengharap semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan al-Mubarak ini, bulan yang dipenuhi dengan keberkatan, dipenuhi dengan keampunan. Jadi kita harap amalan kita diterima dan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita pada hari Jumaat semalam di masjid-masjid, maka kita mendengar bagaimana khutbah mengingatkan kepada kita tentang peri pentingnya mentadabbur Al-Quran. Dan kalau kita relate balik, kita kaitkan balik dengan penurunan ayat suci Al-Quran yang pertama yang saya bacakan sebagai mukaddimah tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi kitab sucinya Al-Quranul Karim. Allah nyatakan di sana, iqra, baca. Allah suruh Nabi baca, dan Allah Maha mengetahui, dan kita pun sedikit sebanyak mengetahui bahawa baginda Nabi adalah seorang yang tidak mahir membaca. Tetapi kenapa Allah suruh membaca? Allah sebutkan di sana iqra, Nabi tak boleh baca pun. Disuruh baca lagi, Nabi tak boleh membaca. Tapi bila ditekankan buat kali ketiganya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Bila sebut membacalah dengan nama Tuhanmu, maka Nabi boleh membacanya. Dan bila dikatakan membacalah dengan nama Tuhan, baca dengan nama Tuhan. Kita boleh lihat mana-mana buku, mana-mana orang katakan bahan untuk rujukan dalam pembelajaran di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah, ya, ataupun lebih tinggi kita pergi lagi, iaitu di peringkat universiti, college atau sebagainya. Mana-mana buku jarang sangat orang pegang buku tu, buku rujukan untuk ekonomi. Dia buka buku ekonomi, bismillahirrahmanirrahim. Dia buka buku fizik, bismillahirrahmanirrahim. Buka buku biologi, bismillahirrahmanirrahim. Jarang sangat. Tetapi mana-mana manusia, sama ada dia orang katakan orang kaki masjid, surau, ataupun orang biasa, tapi bila mana dia pegang Al-Quran, dia nak baca, secara lazimnya akan keluar daripada mulutnya bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada keberkatan. Maka sebab itu
kita lihat bila mana disuruh Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhan. Khalaqal insana min 'alaq, Tuhan yang mencipta manusia daripada darah. Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat yang awal diturunkan. Bila mana Allah nyatakan di sana Allah mengajar manusia sesuatu yang tidak tahu kepada lebih mereka. Kita dulu tak tahu apa. Ya, nak guna handphone lagi tak tahu dulu. Ya, mak-mak kita dulu tak pandai nak guna handphone. Padahal pondok telefon jenis pusing tu pun kadang-kadang dia tak reti nak pusing. Tapi hari ni kita makin hari makin canggih. Walaupun kita nampak bahawa ini teknologi. Teknologi mengajar kita, tetapi siapa yang mengajarkan manusia itu faham teknologi? Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah nyatakan di sana, allamal insana ma lam ya'lam. Tetapi bila mana Allah mengajar manusia sesuatu yang tak tahu kepada tahu, akhirnya manusia ini kata Allah, kalla innal insana la yatqa. Manusia itu jenisnya melampaui batas. Kenapa dia melampaui batas? Kerana manusia ini kata Allah, kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini dia menjadi melampaui batas sebab dia merasakan diri dia ni dah cukup. Dah hebat dah cukup dah. Apa yang ada pada aku cukup. Seolah-olah dia tidak perlukan petunjuk lagi. Di situ kesilapan manusia. Tapi Nabi SAW biarpun diutus menjadi Nabi dan Rasul, biarpun dulu dia ni dikenali sebagai orang yang tidak pandai, tidak mahir membaca, tetapi setelah mana dinobatkan, dipilih, dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, dia tidak pernah mendapik dada. Tengok aku dulu bukan reti apa, tapi hari ini aku lebih hebat daripada kamu. Nabi tak pernah buat kerja macam itu. Maka sebab itu kita harus faham bahawa kepentingan membaca itu lebih-lebih lagi Al-Quran. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang tersembunyi di sebalik kenapa dan mengapa diperintahkan Nabi membaca, dan kita sebagai umat baginda harus mencontohi apa yang telah berlaku kepada baginda Nabi untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Maka sebab itu hari ini tuan-tuan, walaupun kita sudah masuk dah 14 Ramadan, pun ada lagi di kalangan masyarakat yang belum menjumpai Al-Quran. Ada. Walaupun Al-Quran itu berada dalam rumah dia, duduk dalam almari rumah dia. Kadang-kadang Al-Quran itu diletakkan di atas meja. Dia lalu lalang di ruang tamu, Al-Quran atas meja, dia tak jumpa. Dia boleh jumpa handphone dia, dia boleh jumpa kunci motor, kunci kereta dia, tetapi dia masih tak jumpa Al-Quran. Dalam arti kata, dia tidak membuka Al-Quran, kemudian dia membaca isi kandungan Al-Quran. Nak cantik lagi, dia mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini adalah merupakan panduan kehidupan. Bila bulan Ramadan, tuan-tuan, semua kita dengar ayat suci Al-Quran, sama ada kita sendiri baca, kita akan jumpa ayat selain daripada ayat yang disebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selain daripada ayat itu, pastinya kita akan mendengar syahrul ramadhan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pasti kita akan dengar. Ayat ini Allah nak terangkan bahawa kitab suci Al-Quran yang ada pada diri kita, Al-Quran yang ada dalam rumah kita, Al-Quran yang ada di dalam surau masjid kita, Al-Quran ini Allah turunkan pada bulan Ramadan. Sebab itu ruh Al-Quran ini akan bersemarak lagi pada bulan Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan kita lihat banyak majlis-majlis dibuat tentang Al-Quran. Hari ini saja saya ada 2 undangan tentang majlis khatam Quran. Buat majlis khatam Quran, kita orang undang, kita pergi. Tapi kadang-kadang pergi pun dia bukan majlis khatam sebenarnya. Majlis saja yang khatam tu. Orang tak khatam pun. Nak khatam macam mana dia duduk? Yang dipanggil pergi 100 orang. 100 orang dipecahkan kepada 10 kumpulan. Satu kumpulan 10 orang.
10 kau sana, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, 10 penuh. Baik, kumpulan 1 baca juzuk 1 sampai juzuk 3 Juzuk kumpulan 2 baca juzuk 4 sampai juzuk 6. Sampailah akhir. Jadi cukuplah 30 juzuk. Habis baca, sejam kemudian kita berkumpul balik. Kita akan merasmikan baca khatam Quran. Khatam apa yang kumpulan 1 baca ayat 1 sampai juzuk 1 sampai 3 ni? 27 lagi tak baca. Apa khatam apa pun bohong sungguh lah. Ni bukan sinilah, di tempat lain. Kalau kenal juga pada muka ni buat macam mana? Ni bukan khatam. Saya kata paling kurang kalau dia duduk dalam majlis tu 10 orang pun tak apalah, tak perlu ramai ni dak dia nak ramai. Nu nak beritahu dekat pihak-pihak tertentu kami ada 100 orang tuan. Ni tuan bagi bajet tak cukup, bagilah lebih sikit, bagi 20,000 30,000. Kawan yang baca Quran khatam dapatlah bunga telur 2 biji. Kawan yang pergi minta tu yang lebih. Jadi kita nak di sini kita baca Quran sebenarnya kita baca sebab kita nak dapatkan redha Allah. Kita nak dapat keberkatan Al-Quran. Maka kita lihat semaraknya ruh Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Jadi kita hari ini kalau bulan Ramadan pun masih lagi diri kita, ahli keluarga kita belum jumpa Al-Quran malam. Maka sebab itu kita kena membaca Al-Quran. Dan bila mana kita membaca Al-Quran, kita semarakkan lagi ruh Al-Quran pada jiwa kita dengan kita mentadabbur Al-Quran. Tadabbur iaitu supaya kita memerhati isi kandungannya. Apakah kehendak ayat itu lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Kita tengok tuan-tuan ayat yang Allah sebut, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan kitab suci Al-Quran ini untuk apa? Hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Kenapa dia jadi petunjuk? Dia menjadi signboard. Sebab perjalanan kehidupan manusia bukan sekadar di dunia, tetapi dia nak menuju ke akhirat. Satu perjalanan yang sangat panjang. Dia merentasi 2 alam, bukan merentasi 2 negara, 3 negara, tidak. 2 alam, alam dunia dan alam akhirat. Maka nak merantasi alam dunia dan akhirat ini tidak ada majlis perbandaran Hulu Selangor, majlis perbandaran Selayang, majlis perbandaran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mampu meletakkan signboard untuk di-follow, diikuti oleh masyarakat Malaysia supaya dapat bertemu dengan Allah. Perjalanan mereka tak dapat letakkan signboard sebab jauh. Maka Allah sendiri meletakkan papan tandanya menerusi kitab suci Al-Quran. Perjalanan seorang anak nak jadikan anak yang sentiasa diredai oleh Allah, menjadi anak yang dikatakan anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Al-Quran memberikan contoh suri teladan, memberikan petunjuknya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, Allah nyatakan di sana, ya bunayya, wahai anakku dalam surah Al-Luqman. Ya bunayya aqamus salat. Ya bunayya la tusyrik billah. Banyak peringatan. Sebab tu saya katakan kalau kita buka bagikan anak kita baca lalu kita berikan sedikit peringatan ataupun kita maklumkan ini sebenarnya Al-Quran disebut dalam ayat ini, maka anak-anak tidak akan tersalah. Anak nak masuk bilik ibu bapa ada batasnya. Sebab tu kalau saya di rumah saya letakkan satu garisan, lebih kurang 1 meter daripada pintu ada satu garisan. Anak boleh sampai ke situ je. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum ayah. Kita jawab pada dalam. Waalaikumsalam. Ada apa? Nak masuk jap. Nak jumpa, nak bincang ke ataupun nak ambil apa-apa dalam bilik ayah. Okey, baru boleh masuk. Jangan main terjah masuk je. Bilik mak bapak privacy. Tak boleh masuk. Jadi dia minta izin. Siapa yang ajar ni? Islam mengajar. Dalam Al-Quran Allah dah mengajar bagaimana adab seorang anak tidak boleh suka-suka hati saja. Tapi kita sebab kita tak lihat apa yang ada dalam Al-Quran, kita banyak melihat benda-benda yang lain. Nak jadi masyarakat yang dikira sebagai masyarakat yang berkualiti dalam kehidupan bermasyarakat, Islam ajar di sana, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
Bertolong-tolonglah ke arah kebaikan. Tengok orang ramai-ramai buat apa tu mereka tu? Tak kacau bubur lambuk. Kita pergi tolong lah. Tolong kacau. Sebenarnya bukan tak nak tolong ustaz. Kalau saya pergi tolong, saya kira mereka ingat saya pun nak sekali juga, nak sikit juga. Itu tak apalah, anggapan orang terpulang lah. Yang penting kita tolong. Tolong. Tengok dekat dah masak, cabut balik. Jadi orang tak sempat nak bagi kat kita. Masyarakat pun satu juga hari ni, nak tolong pun susah. Yang kata tuan-tuan, ustaz tu sama tengok orang tepi jalan, kesian dia. Tapi tengok perempuan lawa pula tu. Kalau berhenti nak tanya, saya kira orang kita ustaz pun nak mengorak, melantak lah tinggal gitu. Sebab masyarakat hari ni terlalu ni sangat. Jadi kita lihat balik. Nak sebutkan bahawa Al-Quran ini seperti mana ayat yang mana bila kita berhadapan dengan Ramadan, ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sebenarnya dah bagi tahu dah kepada kita puasa ni nak cari apa? Nak cari apa? Sebab tu saya katakan ada yang puasa nak cari duit raya bagi anak-anak. Tak apalah standard budak-budak, bagilah duit raya. Kita puasa nak cari apa bagi ibu-ibu. Kadang-kadang tu nak minta baju raya yang cantik sikit. Tahun ni bang, saya puasa, kalau boleh saya akan puasa lengkap bang. Ya, kalau tak dapat ABC cuti yang Allah bagi ni, saya akan puasa lengkap. Masak pun sedap-sedap, tapi bang, belilah baju yang cantik sikit tahun ni. Nak cari baju raya, nak cari langsir raya, nak cari sofa raya, macam-macam dia nak cari. Kita sebenarnya puasa nak cari apa? Nak cari taqarrub ila Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam ayat yang dibacakan tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita beroleh takwa. Itu ayat itu kita baca sepintas lalu. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang yang terdahulu. Sebab apa? Umat Nabi dahulu pun puasa juga. Nabi Adam berpuasa. Setelah mana dia berjumpa dengan Siti Hawa. Jumpanya balik dengan Siti Hawa dah lama, sekian lama berpisah. Sebagai tanda bersyukur, Nabi Adam berpuasa. Nabi Musa alaihi salam berpuasa. Nabi Allah Daud alaihi salam berpuasa. Nabi Isa alaihi salam berpuasa. Maka bila datangnya Nabi Muhammad SAW, Allah fardukan puasa itu, tetapi Allah letakkan terus, iaitu berpuasa yang wajibnya selama 1 bulan. Tapi nak gambarkan kepada kita umat sebelum itu pun dah berpuasa. Maka sebab itu Allah kata difardukan kepada kamu seperti mana orang yang terdahulu. Tetapi puasanya kita itu Allah janjikan satu ganjaran yang Allah akan beri, iaitu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Lalu berkata Imam As-Sayuti. Imam As-Sayuti menyatakan bahawa mana-mana ayat suci Al-Quran, bila ada janji-janji daripada Allah, bila mana Allah menjanjikan dia buat ini, dia akan dapat ini, maka kalaulah sebelum daripada apa yang dijanjikan itu ada kalimah la'an, mudah-mudahan, semoga, maka kata Imam As-Sayuti, kamu tidak akan memperolehi janji Allah itu dengan semudahnya, melainkan perlu disusuli, diikuti dengan satu usaha dan ikhtiar yang sangat hebat. Jadi hari ini tuan-tuan, kita puasa, ramai orang puasa. Ada orang puasa, macam saya sebut dalam pertemuan yang lalu, orang puasa sebab apa? Sebab orang lain puasa, aku puasa, kan tidak biar jenazah datang nanti. Jangan duk takutlah dengan biar jenazah tu. Mati besok tak minta pun dia datang. Itulah kita naik. Minta kata Alphard anak kita, oi mana boleh aja. Nak bawa jenazah mak pakai Alphard saya pula. Besok anak-anak saya takut, biar jenazah juga yang datang nanti. Jangan duk bimbanglah. Ada orang puasa ni sebagai satu adat. Ada orang puasa sekadar mengosongkan perutnya. Tetapi saya sebut dalam pertemuan yang lalu bahawa bila kita berpuasa bukan sekadar mengosongkan perut, tetapi kena memenuhkan jiwa kita. Makanan bagi jiwa adalah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Makanan bagi jiwa adalah amal-amal baik, kita bersedekah. Makanan bagi jiwa adalah kita berzikir kepada Allah. Itu makanan jiwa. Dalam masa kita mengosongkan perut,
kita juga kena bertindak yang sebaliknya, memenuhkan jiwa kita. Baru kita boleh dapat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita beroleh takwa. Ini kalau setakat puasa tak makan aja, TikTok buka juga tengok. Tengoklah buntut orang ni, buah kelapa orang tu, buah kelapa orang ni. Habis ganjaran pahala kita. Dalam masa kita berpuasa, masih juga ada buat WhatsApp. Baguslah kalau WhatsApp dengan kawan, apa aktiviti malam ni? Ni dah WhatsApp tanya. Macam mana aku dengar hari kata si Bedah tu teruk sangat bergaduh dengan suami dia. Kau ni pun cerita pun memang suami dia tu teruk. Teruk tak teruk suami orang tu yang kita dah sibuk. Kenapa? Tengok. Ini semua perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Maka sebab itu kata Imam As-Sayuti, bila mana kita mentadabbur ayat Al-Quran ini, baru kita jumpa, ini yang disebut oleh Imam As-Sayuti, bahawa bila nak dapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, maka dia kena berusaha, berikhtiar, barulah dia dapat. Kalau tidak, takkan semudah itu dia akan dapat. Ini yang kita kena bawa dalam kehidupan kita. Bila mana kita membaca Al-Quran, baru kita tahu, begini. Kita baca, Allah Rabbi, kita baca di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, Allah sebut 2 kali perkataan salat. 2 kali perkataan salat. Ayat yang kedua, ayat yang ke-9, Allah sebut di sana. Kenapa ada 2 kali Allah sebut salat dalam surah yang sama dan dalam jangkaan ayatnya itu selangnya terlalu pendek? Lalu berkata Al-Imam Hafizuddin, kata Imam Hafizuddin, bila mana ayat suci Al-Quran itu diulang semula perkataannya dalam ayat yang tidak jauh, ataupun diulang semula dalam satu surah itu beberapa kali, menunjukkan Allah menghendakkan kita supaya kita mentadabbur, supaya kita memahami kenapa Allah ulang balik kalimah itu. Bila Allah sebut 2 kali solat, ini ada benda something wrong. Mesti kita beri penumpuan. Maka kita dapati rupanya Allah kata pertama, bila kita solat, kita kena khusyuk. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Kena bagi khusyuk betul-betul. Nak dapat khusyuk macam mana? Imam Ghazali ajar pula. Masuklah tempat solat itu lebih awal. Tengok, dia ajarkan kepada kita. Kemudian ayat yang kedua dalam bab solat, dalam surah Al-Mu'minun, Allah suruh apa? Suruh kita menjaga solat. Kalau tadi suruh jaga khusyuk, benda dalaman, sekarang suruh jaga solat. Maksudnya jaga waktu. Benda luaran, dua-dua kena jaga. Solat ni tuan-tuan, kalau puasa ni, semalam saya baca khutbah, tapi saya tak ikut sangatlah teks khutbah tu. Kita tambah mana yang boleh tambah, kita kurang mana yang boleh kurang. Saya sebut semalam dalam khutbah saya semalam, sebab semalam saya di Bukit Beruntung. Saya sebutkan bahawa ramainya manusia hari ini mereka berpuasa. Puasa mereka tahan diri, lapar dahaga. Bila berkumandang saja suruhan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus makan. Bismillah pun kadang-kadang tak sempat dah. Tak apa dah. Bukan wajib pun bismillah tu, tapi adab orang Islam bismillah dah dulu. Tak apalah, kita tak payah ambil kira tu. Yang kita nak ambil kira apa? Dia tahan 1 hari tak makan. Bila jumpa makanan, dia punya makan. Akhirnya maghrib tak salat. Maghrib abai. Berapa ramai orang yang buat majlis berbuka puasa dengan teman-teman, dengan rakan sepejabat di restoran-restoran. Ramai yang tak solat. Berapa ramai orang yang buka puasa di luar, makan buffet, bayar mahal. Nak pergi sembahyang sayang. Sat lagi habis saja, aku patah balik habis. Bukan murah ni, 1 kepala RM70. Dia rasa makanan tu lebih mahal daripada solat yang dia patut tunaikan. Mana lebih mahal? Solat lebih mahal. Tapi kita abaikan. Sebab itu semalam saya katakan tutup, ramainya orang tinggal solat, sedangkan kalau kita buka kitab suci Al-Quran yang ada pada saya, ada pada tuan-tuan, ada dalam masjid ini, saya kata, buka, cari, tengok. Dalam Al-Quran ini Allah nyatakan perintah solat sebanyak 106 kali. 106 kali. Perintah sembahyang, perintah puasa 4 kali je.
4 kali saja ayat tentang puasa. Tentang semayang 106 kali. Tapi yang 4 ini dia ikut, yang 106 kali dia abai begitu saja. Bangun makan sahur. Macam keras pula pagi ni. Bukan keras. Di suara macam ni, dia baru lepas sahur dia. Bukan marah pun. Lagi contoh kita marah pula pagi ni tak. Ramai yang bangun bersahur, makan sahur, tetapi akhirnya tidur balik. Sahur tadi sunat. Bangun bersahur tu sunnah. Tetapi bila dia tinggalkan solat subuh, punah kerana habis. Solat subuh tu wajib. Sebab itu Nabi kata, lewatkan sahur supaya dekat dengan subuh. Bila dekat dengan subuh, terus pergi sembahyang subuh. Itu. Kenapa disegerakan? Segerakan berbuka supaya lepas berbuka boleh solat maghrib, kerana waktu maghrib dengan isyak terlalu singkat. Tapi kita tak ambil panduan itu, kita tidak tadabbur di atas ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, akhirnya kita tak faham, maka kita baca sahaja. Itu yang saya katakan tuan-tuan. Kalau kita amati balik doa yang dibaca oleh imam, banyak kali dah saya sebut sini pun rasa pernah sebut. Kalau kita baca, ingat balik doa yang dibaca oleh tuan imam selepas daripada solat tarawih, sebelum meneruskan solat witir. Apa yang imam minta? Imam minta supaya dikurniakan kepada kita semua yang hadir pada malam itu, dikurniakan jannah, syurga. Tapi kita nak amin pun rasa malas. Pak imam punya baca dengan penuh perasaan, kita amin. Ambil letih sangat ke? Pak imam lagi letih. Dia lepas baca Fatihah, baca surah lagi. Kita tak mahir nak berdoa, Pak imam tolong doakan, kita aminkan saja. Itu pun tak lambat. Amin, amin, perlahan. Padahal Pak imam minta kepada kita apa? Minta dikurniakan syurga kepada kita. Pak imam berdoa minta supaya kita ni dikurniakan kepada kita ini para bidadari. Bidadari ni semua nak belakang. Kalau Pak imam tak mau, tak apa, saya ambil. Bidadari lawa-lawa Allah beri dalam syurga. Walaupun kita dah ada isteri, Allah kurnia bidadari, ambil. Malam tu saya pergi tazkirah di Selayang, saya bawa isteri saya. Walaupun isteri saya ada kat belakang, saya kata kalau Allah kurnia bidadari, saya ambil. Peduli apa isteri ada. Orang kata, ustaz ni berani cakap ni, balik kena tarik telinga kan. Nak bimbang apa? Isteri kita tak payah nak jealous. Kerana kita dikurniakan bidadari yang cantik-cantik, matanya berkilauan, kulitnya mulus, tengok sebelah sini, nampak sebelah sana. Allah berikan kepada kita. Isteri jangan duk jealous, jangan duk cemburu, sebab isteri kita akan menjadi ketua kepada bidadari. Itu janji Nabi. Dengan syarat masuk syurga dulu. Kamu nak tak? Kamu ni ketua bidadari tau. Bidadari datang pegang saya, urut. Kamu tunggu tengok. Ni kamu ketua. Dia pegang lebih ait. Ketua baru berjalan je. Nak takut dah kita. Kamu akan jadi ketua bidadari. Nak bimbang apa? Yang paling seronok lagi kata baginda Nabi SAW kepada para sahabat, bukan setakat isteri kita menjadi ketua kepada bidadari, tetapi isteri tadi akan lebih cantik daripada bidadari yang lain. Ustaz, ya ke Ustaz? Nak banding isteri saya dengan Datuk Siti Nurhaliza pun, belakang dia saya berani cakap Ustaz, lawa Datuk Siti Nurhaliza lagi. Itu sekarang. Di akhirat besok Allah ubah kecantikan itu seperti mana kita. Lah ikut hari ni, bidadari bagi mai kat saya kata kalau Allah beri 40, saya terima. Tapi kalau kat tuan imam yang duduk atas kerusi apa semua kan, bagi sikit cukuplah. Dia orang ni bukan larat dah duduk atas kerusi ni. Bagi 3-4 orang cukuplah. Selebih tu bagi mai kat saya. Itu kata kita. Tapi di akhirat besok, yang duduk menyanda, yang duduk atas kerusi, yang tak larat, semua bertenaga, berkuasa kuda belakang. Allah pulihkan balik. Kita nak bimbang apa? Sama lah juga isteri pun. Hari ni kita nampak dia tak cantik, tapi di akhirat besok dia lebih cantik daripada bidadari sebab dia ketua bidadari. Tapi saya kata satu syarat, kamu tak payah nak cemburu. Kamu cemburu pun tak guna. Yang dia cemburu kat saya, kenapa? Awak engkau confirm dah tak masuk syurga. Nak jadi ketua bidadari kena syurga lah. Mana ada bidadari dalam neraka? Ini bukan main lagi bidadari pegang saya kau action, padahal kau dah menjerit dalam neraka.
Suami cakap tak nak dengar. Sebab tu isteri kena membentuk jati dirinya sebagai isteri yang solehah. Barulah dapat. Ini duk kira nak padahal tak beramal. Nak takwa tapi puasanya pun ikut suka-suka. Mana boleh? Maka sebab itu kita kena kembali menghayati dan mentadabbur isi kandungan Al-Quran supaya kita faham apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, Allah janji macam-macam dan kita kena yakin bahawa janji Allah itu benar. Dia tak janji macam makhluk. Dia tak janji macam pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin politik. Janji macam-macam. Bagi saya menang besok, saya akan buat ini, buat itu. Belum tentu. Jangankan pemimpin masyarakat, tuan-tuan, kita ni pun kadang-kadang janji tak betul juga. Janji dengan anak, kau puasa betul-betul, ayah bagi kau sehari RM10. Dia kira sehari RM10. Bulan tahun ni puasa 30 hari, 300 duit raya tahun ni. Sampai hari raya, bulu RM200. Mana ayah? Janji dulu 300 ni 200. Habis yang ayah beli barang Ramadan kau minta macam-macam, potong lah. Potong habis. Pirangi dia cerita. Rupanya kita dengan anak pun masih menipu juga. Tapi Allah, dia janjikan kepada hamba dia tidak pernah menipu. Begitu juga apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Nabi tidak pernah menipu. Kerana apa? Kerana Nabi ini akhlaknya dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita katakan hari ini tuan-tuan, kita kena kembali semula untuk menghayati isi kandungan Al-Quran. Kita merujuk balik hadis Nabi yang banyak memahamkan kita tentang Al-Quran, supaya Ramadan kali ini kita dapat melipat gandakan amalan. Setelah mana Ramadan sebelum daripada ini kita berada dalam tekangan COVID dan sebagainya, maka kali ini kita kena cuba sebaik yang mungkin, kerana kita tak tahu bila kita akan dapat meneruskan Ramadan ini lagi. Kita menjangkakan Ramadan ini kita boleh sampai ke penghujung, belum tentu. Kalau di tempat saya dah 2-3 orang dah meninggal. Balik orang kata, ustaz, ada orang meninggal. Allah, rupanya dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak sampai. Dia tu nampak macam sampai, rupa tak sampai. Kita ni pun belum tentu. Sebab itu selalu saya sebutkan kepada isteri saya. Isteri pun kadang sekarang ni tak pun nak bagi jalan seorang. Sebab raja nak tumbang pun saya betul. Tuan-tuan nampak macam sihat. Tengok macam tak sihat yang duduk atas kursi. Rupanya dah ustaz yang duduk atas kursi. Empuk ni pun tumbang. Tapi selalu kita katakan mudah. Kalau kamu ada masa, kamu teman saya. Kalau tak ada masa buat urusan kamu, saya jalan ke urusan saya. Sebab sebenarnya yang dekat dengan kita ni paling dekat kematian. Kematian paling dekat. Saya rasakan saudara saya paling dekat ni. Tuan-tuan jauh sikit, saudara saya dekat ni. Saya langkah 2 langkah sampai dekat dia. Tuan-tuan jauh sikit dah sampai. Saya rasa macam dia paling dekat. Tapi tak, kematian lebih dekat. Saya rasa macam handphone yang ada ni dekat dengan saya. Kematian lagi dekat. Baru sempat nak pegang, Allah tarik nyawa. Mati kita. Jadi mati ni tuan-tuan, di mana pun kita akan mati. Maka jangan kita takut dalam kematian. Yang penting kita buat persiapan untuk menghadapi kematian. Ramai kita hari ini kita silap, kita buat apa? Kita rasa kita takut kepada kematian tu yang kita makan suplemen itu, suplemen ni macam-macam kita makan. Tapi sebenarnya makanlah apa pun, kalau nak mati, mati. Tapi kita harapkan semoga dalam kehidupan ini tuan-tuan, kita buatlah amalan-amalan yang bersandarkan kepada hukum. Wajibnya kita taat kepada ibu bapa. Islam mengajar. Dalam Al-Quran Allah nyatakan apa? Allah sebut di sana, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata maksudnya permintaan ibu bapa itu jangan ditolak, walaupun dengan kita kata perkataan ataupun kita mengherdik dia. Tak boleh sama sekali. Kalau kita lihat di dalam tafsir, disebutkan di sana, sama ada di tafsir Al-Azhar ataupun di tafsir Ibn Qasir, dikatakan di sana bahawa kalau adalah kalimah yang lebih lembut, yang lebih halus daripada perkataan itu, Allah akan guna
Supaya apa? Nak gambarkan kepada si anak, nak gambarkan bahawa tak boleh sama sekali kita menempelak, kita menghardik, kita mencerca, kita maki mak bapak kita ataupun kita menolak permintaan mereka sehingga mereka terburis hati. Allah akan gunakan kalimah kalau ada yang lebih lembut daripada Tapi hari ini ramai anak-anak kadang-kadang tak faham tanggungjawab sehingga akan mereka buatkan ibu bapa mereka terasa. Saya pesan kepada anak-anak muda kita bahawa bila bulan Ramadan ni bagi kita yang bekerja di luar, kerja di kilang mana-mana, macam baru ni sebab bila ada satu kuliah duha kepada kilang, kita bagi tahu, kamu wahai pekerja-pekerja kilang, biarpun kamu datang daripada Kelantan, kamu datang daripada Terengganu, Johor, Kedah, Perlis, tapi dalam bulan Ramadan ini kalau mampu, kalau ada ruang masa, seboleh-bolehnya satu hari baliklah berbuka puasa dengan ibu bapa. Kamu boleh berbuka puasa dengan kekasih kamu. Kamu boleh berbuka puasa di luar bersama dengan isteri kamu, anak kamu. Tapi kenapa kamu tidak boleh berusaha untuk balik berbuka puasa dengan ibu ayah? Mereka bukan nak jamu, minta kamu balik bawa KFC, bawa McDonald, bawa segala makanan hebat. Kamu balik pun mereka sudah bersyukur. Mereka gembira. Kerana apa? Kamu mengingati akan pengorbanan mereka yang membesarkan kamu. Tapi yang kita tak buat. Sebab tu kena tengok balik supaya apa? Jangan kita terlepas ruang dan peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu janji-janji Allah ni sama ada janji kesenangan ataupun janji azab yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah orang katakan nak mendusta di atas janji itu. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya mana kamu bersyukur dengan nikmat aku akan tambah. Allah janji dan Allah akan beri. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya mana kamu kufur dengan nikmat yang aku beri. Apa nikmatnya? Nikmat kehidupan. Apa nikmatnya? Nikmat ruang masa yang ada. Apa nikmatnya? Nikmat harta benda yang Allah beri. Kalau kamu kufur, kamu tidak tahu bagaimana nak memanfaatkan yang aku beri, kata Allah, inna azabi lasyadid. Ingat, azab aku amat pedih. Maka sebab itu kita kena ingat apa yang saya sebut tadi. Apabila dalam Al-Quran itu Allah ulang perkataan dan perkara tertentu sampai 2-3 kali, kata Imam Hafizuddin bahawa adanya sesuatu yang perlu kita berikan penumpuan. Maka dalam bab solat Allah sebut 106 kali. Dalam satu surah, ada satu surah Allah sebut apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman. Mana lagi nikmat yang nak kamu dustakan? Baca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang. Satu surah. Diulang ayatnya berkali-kali. Kenapa? Mesti ada sebab, kata Imam Hafizuddin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang nak kamu dustakan? Nikmat. Maka mereka akan mengkaji apa dia nikmat supaya kita tidak dustakan nikmat itu. Rupanya hidup itu nikmat. Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu nikmat untuk kita. Kerana Nabi datang, Nabi tunjuk terus. Maka Nabi tunjuk dari segi akhlak bagaimana. Akhlak itu sebagai akhlak kita nak sebutkan bahawa akhlak ini yang mana Nabi tunjukkan banyak. Sebenarnya suri teladan itu banyak. Satu contoh kalau kita lihat, Nabi satu ketika, tuan-tuan pun pernah dengar cerita ni, iaitu ada seorang Badawi datang masuk dalam masjid, dia kencing. Dia kencing dalam masjid. Sahabat-sahabat punya marah dekat Badawi ni. Ada yang sampai orang katakan nak gunakan kekerasan kepada dia. Nabi larang. Nabi kata biarkan. Dia sampai dia selesai. Dia kencing tu sehingga selesai. Dah selesai baru Nabi jumpa dia. Nabi kata ini tempat masjid, ini tempat beribadah, tidak boleh terkena najis dan tidak boleh membuang najis di dalam. Nabi beritahu pada dia, baru dia faham, rupanya dalam masjid ni tak boleh kencing.
Dia satu tempat suci, tak boleh. Baru dia faham. Sebab Nabi tahu bahawa hamba Allah ni dia seorang yang tidak mengerti. Kemudian di situ Nabi beritahu kepada sahabat, pergi ambil air. Datang. Lalu Nabi tunjuk cara macam mana nak bersihkan. Kalau Badui jadi tak kencing dalam masjid, sahabat tak nampak macam mana cara nak bersihkan najis. Tengok. Secara tak langsung. Tetapi nak tunjukkan juga secara tak langsung yang kita kadang-kadang tidak nampak, iaitulah Nabi nak ajar bagaimana kita nak mensantuni, kita nak mendekati orang yang tidak faham tentang ilmu. Dia tak faham. Tapi sedih saya tengok hari ni kita kadang-kadang orang yang faham dah bergaduh ni. Ni satu penyakit. Sikit-sikit bergaduh. Dulu kalau buka TikTok, tengok apa? Tengok perempuan tu berjoget lah, apa segala mana ni. Sekarang buka TikTok, bukan setakat perempuan berjoget. Yang berjoget tetap berjoget. Dia main yang baru pula. Tengok ustaz tu bergaduh. Ustaz ni bergaduh. Ini tak boleh. Ya? Ini tak boleh. Tahlil ini semua ni merupakan satu bid'ah. Ini tak boleh dibaca Yasin ni tak boleh. Bid'ah. Ini zikir ni satu bid'ah. Jadi akhirnya yang kena ada orang dia kata bid'ah ni pula dia pula kata ini semua ni ustaz-ustaz ni sesat. Sikit tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Bid'ah ni grup Wahabi. Wahabi ni sesat. Dah habis pula. Tak keluar daripada Islam. Sedapnya cakap. Saya satu hari saya mengajar, betul-betul saya mengajar kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada satu masjid tu saya pergi mengajar, lepas-lepas mengajar orang ra'i kita makan. Kita pun duduklah makan. Tiba-tiba jemaah ni cakap, sekarang ni pening ustaz kan? Dia kata, saya dengar je lah. Pening sekarang ustaz. Sikit-sikit tak boleh. Zikir tak boleh. Wirid ramai-ramai ni apa tak boleh. Berdoa semua tak boleh. Apa semua. Apa grup-grup ni? Pak Imam yang duduk makan dengan saya tu, ustaz tu. Dia pula kata, ni grup Wahabi ni. Tak boleh. Ambil kira sangat lah. Grup Wahabi ni semua grup sesat. Allah Rabbi. Bila dia kata grup ni grup sesat, dalam hati saya ni mengajar kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya kata ustaz, sebenarnya yang ustaz kata sesat, ustaz yang sesat ni. Takut jatuh maruah dia. Dia sebagai seorang ustaz, sebagai imam. Tapi kita kena faham, benarkah yang mereka kata ini menyebabkan mereka sesat dan terkeluar dari Islam? Kalau saya kata tak boleh ustaz cakap, sagi dia kata, oh rupanya ustaz Syukri Wahabi juga baru saya tahu. Padahal kita pegang kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni mengajar. Cuma buka hadis Nabi, tengok hadis-hadis sahih sebagainya, ada tak ada? Kalau tak ada, yang grup ni kata apa? Kami menyatakan benda ini tak dibuat oleh baginda Nabi SAW. Tak dibuat di zaman para sahabat. Kalau benar tak dibuat, dia kata tak dibuat, kenapa kita nak kata dia buat? Kenapa kita nak kata Nabi buat? Tapi pernah tak kita tanya mereka macam mana? Sebab tu saya bila saya jumpa dengan grup-grup yang kata yang ini Nabi tak buat share tahlil, Nabi tak buat share talqin, Nabi tak buat share, Nabi tak buat, saya nak buat, boleh tak boleh? Dia tak kata pun tak boleh buat share. Tak, dia tak kata. Dia kata kalau ente nak buat, ente buat. Tapi kami tak buat lah sebab Nabi tak buat. Maksud dia meraihkan kita. Kita kena meraihkan dia. Ini dah. Oh, mentang-mentang dia tak ni kita sesat. Saya kita mudah dia kadang-kadang. Ya, tapi kadang-kadang kita nak cakap, kita tengok orang lah. Kalau dia ustaz, kalau kita cakap depan khalayak tak sesuai, takut jatuh maruah dia. Kalau kita pakai mengkota, siapa yang... Saya pergi ceramah di Perlis, tuan-tuan. Yatim hantar saya pergi ceramah. Semayang di Perlis subuh, tak baca kunut. Tak baca kunut. Habis takkan saya kata, oi Perlis ni sesat kalau tak baca kunut. Siapa yang kata orang yang semayang tak baca kunut macam di Perlis tu sesat? Sesatlah jamaah haji Malaysia yang pergi semayang di Masjidil Haram, Pak Imam Masjidil Haram tak baca kunut. Sesatkah kita? Tak sesat. Sebab dia masih dalam lingkungan 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Keempat-empat ini ada mereka punya pandangan dan keempat-empat mereka ini diiktiraf sebagai imam ikutan. Kenapa kita nak kata sesat? Oh, kita pandai pada mereka pula. Sebab tu konsep meraihkan itu kena faham. Nabi meraihkan hamba Allah ni. Dia tak ada ilmu sebab itu dia datang kencing di situ.
Nabi santuni dia, Nabi dekati dia dengan cara Nabi tunjukkan dalam waktu begini, tempat ini tak boleh dikencing, tak boleh dibuang najis, baru dia faham gitu. Maka sebab itu kita juga jangan kita cepat menghukum, lebih-lebih lagi kalau orang tu tak faham. Seorang sahabat Nabi, tuan-tuan carilah dalam kitab, namanya Nu'man. Nu'man ni tuan-tuan, sahabat Nabi ni. Kenapa sahabat? Dia hidup zaman Nabi. Bukan setakat hidup zaman Nabi, dia hidup bersama di kalangan Nabi SAW. Nu'man ini tuan-tuan, bukan Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit itu Imam Abu Hanifah. Ni Nu'man di zaman Nabi. Nu'man ni sahabat Nabi yang rajin buat kelakar. Hari ni ramai orang buat kelakar, ramai. Dulu Maharaja Lawak. Tapi zaman Nabi pun ada yang buat kelakar. Cuma orang zaman itu, kelakarnya itu ada sebab. Dia buat kelakar nak bagi Nabi gembira, orang Nabi tersenyum. Sebab senyuman Nabi itu suka dipandang orang. Hari ni orang punya ketawa sehingga orang tinggal sembahyang. Tak kenal Nu'man ini, sehingga kan dia buat kelakarnya kadang. Dan dia ni pula orang tak suka, macam istilah pada hari ni kita suka kenalkan kawan. Dia pernah satu hari dia order benda makan daripada pasar, dia kata pergi hantar rumah Rasulullah. Rasulullah suruh hantar. Sampai sana dia kata, ini Rasulullah, sampai sana Rasulullah ada. Orang tanya kenapa hantar ni? Dia kata, orang tu kata Rasulullah suruh hantar. Lepas tu dia cakap ke Rasulullah, bayar orang hantar. Padahal dia yang order. Nabi faham. Memang perangai dia ni macam ni. Nabi ambil, suruh orang bayar. Nak tunjukkan bahawa Nabi faham dia ni. Dan dia ni, satu tabiatnya, walaupun dia ni sahabat hidup di zaman Nabi, satu tabiat yang dia tak boleh tinggal, dia suka minum arak. Suka minum arak. Minum arak. Bila Nabi dapati dia minum arak, Nabi sebat dia. Nabi kenalkan tindakan sebat kepada dia. Supaya apa? Supaya dia rasa, oh aku silap. Tak lama kemudian minum lagi. Berkali-kali disebat. Tapi dia buat lagi. Akhirnya Nabi sebat dia, Nabi ambil kasut. Pukul dengan kasut. Nak bagi dia sedar. Akhirnya dia masih buat. Lalu kata Nabi kepada para sahabat, andai kata Nu'man ini masih meneruskan tabiatnya minum arak, maka bunuh lagi. Bunuh dia. Saidina Umar mendengar perkataan ini. Lalu Saidina Umar faham. Maksudnya, kalau dia buat lagi bermaksud Nu'man ini sudah tidak ada hak dalam Islam. Perlu dibunuh, maksudnya dia terkeluar daripada Islam. Lalu kata Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, laknatullah, laknat ke atas Nu'man. Nabi dengar tiba-tiba Saidina Umar cakap macam tu. Lalu Nabi kata kepada Saidina Umar, jangan sesekali kamu kata laknat Allah kepada Nu'man. Kerana tindakan dia tadi, dia minum arak, dia buat dosa-dosa besar, tidak sampai ke tahap dia akan terkeluar daripada hak sebagai seorang Islam. Itu sebabnya hukum menunjukkan bahawa kalau orang buat dosa besar ni, dia minum arak, dia berzina, bunuh orang, tiba-tiba dia mati tak sempat bertaubat, dia masih ada peluang masuk syurga. Tapi sebelum masuk syurga, neraka dululah. Tapi nak tunjukkan di sini bahawa hak dia mendapat syurga itu masih ada. Kerana apa? Kerana dia tidak syirik kepada Allah. Jadi untuk ini yang kita katakan bahawa hari ini perkara yang paling besar setelah mana kita ajar itu, ajar ini, yang paling besar jangan kita lupa untuk mengajar anak-anak supaya tidak melakukan perbuatan yang boleh syirik kepada Allah. Kerana kalau kita buat perbuatan yang syirik kepada Allah, takut kita terkeluar daripada agama Allah. Akhirnya kita tidak berpeluang mendapat nikmat Allah yang sangat besar, iaitu berada di dalam syurga Allah, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sudah tersenarai sebagai golongan yang murtad. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan dengan peringatan ini memberi sedikit peringatan juga buat diri saya yang memiliki ahli keluarga, anak isteri, dan peringatan juga buat tuan-tuan untuk sama-sama kita membentuk jamaah kita, masyarakat kita ke arah mencari redha Allah, dapat keredaan di dunia dan dapat redha juga Allah pada yaumul akhirah. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقههم في الدين. Ya Allah, fahamkan kami semua ya Allah dengan agama-Mu. Permudahkan bagi kami ya Allah dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Seandainya ya Allah dalam kami menjalani kehidupan ini ya Allah ada sesuatu yang kami terlanggar dengan hukum-hukum agama-Mu ya Allah, ada sesuatu yang kami melakukan perkara sehingga mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah, maka kami mohon kepada-Mu sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang penuh dengan keampunan-Mu ya Allah, ampunilah diri kami ya Allah, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, jamaah yang hadir dan ahli keluarga masing-masing, dan seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami juga yakin benar yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, digunakan syurga olehmu, maka kami merayu kepadamu ya Allah dengan keikhlasan hati sebagai hamba yang lemah ini ya Allah. Jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, saudara mara kami ya Allah, seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini ya Allah, dan ahli keluarga masing-masing, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia, jadikan kami dan juga mereka di kalangan hamba-Mu ya Allah yang dikurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimat syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir, lalu dikurniakan kepada kami nikmat syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.